Boyfriend WhatsApp guys. Dia bagi aku banyak gila makanan untuk okey ni macam pegatan. Hello guys. Hari ni aku akan jumpa dengan roommate aku, roommate daripada MRSM. So untuk video kali ni aku nak cerita pasal roommate lah kan. So korang kena tengok siapa yang akan datang sekejap lagi. Seriously dia memang bagus, baik gila roommate aku ni. And you guys perlu kenal dengan dia. Dia roommate aku dekat MRSM tau. Seriously aku cakap dulu masa aku duduk kat MRSM, aku jauh daripada keluarga. Kalau aku nak outing memang aku susah nak keluar. Jadi roommate aku ni yang selalu bagi makanan dia dekat aku, dia selalu tolong. And then kalau bapa dia kata ambil je makanan, so okay tak apa ambil je. And selalunya kalau mak dia datang, mak dia memang akan belanja aku McD or whatsoever. Tu aku macam ya Allah, aku sayang sangat roommate aku. Korang kena kenal dengan dia, okay? So hi my driver. Aku tak ambil lesen kereta lagi. So dia akan jadi driver untuk aku hari ni. Yes, always. Her name is Yana. Ada something ni Yana. Benda apa yang kau paling rindu masa kat MRSM? Aku tahu aku rindu benda. Sebab aku dah rindu benda. Aku macam keluar daripada MRSM dah satu nikmat. Kita macam bila kita dah bebas, like we can do everything we want. Anything. Jadi member aku seorang ni, aku dah cakap dah, dia pemurah sebenarnya. Dia bagi aku banyak gila makanan untuk aku buka. Tak tahulah, aku puasa dengan nenek aku 2 orang je, tapi makanan macam 10 orang. Rezekimu ini. Alhamdulillah rezeki berbuka puasa. Okay, so sekarang aku berada dengan roommate aku. Ex-roommate dekat sekolah teknik weh. Masa tu masuk 2 minggu je. Sedih ni. 2 minggu je. Masuk sempatlah rasa dulu kat sekolah teknik tu sekejap. And pengalaman paling best gila duduk kat sana. Sebab kawan-kawan aku ni baik sangat. Dia ni seriously aku cakap, kalau aku tak ada dia tak boleh tidur malam. Aida je teman kita tandas lah macam gitu. Ya, sampai kan. Lepas tu malam-malam aku macam okey ni macam pegatan. Sebab tanya ni, benda apa yang kau rindu masa kat sekolah dulu masa kita duduk sama-sama kat dorm? Aku rindu semua benda. So, dia adalah yang best dia. Kalau sebab aku rasa macam duduk kat teknik kan, macam ada benda baru aku dapat. Macam Kawan duduk teknik. kawan. Aku rasa kita paling special bilik. Bilik kita special, yes. Untuk video kali ni, I nak cerita pasal roommate. Okay, I'm very sure mesti ramai kat luar sana yang diorang macam ada masalah dengan roommate diorang. Okay, tapi ni untuk semua yang tak pernah merasa zaman asrama. And korang tak pernah macam mana rasanya ada roommate. Ataupun korang jenis yang anak perempuan seorang, tak suka berkongsi barang dengan orang. Korang jenis yang masuk asrama tapi still problem dengan roommate. So this is the place untuk korang dengar betul-betul, okay? So Aina nak cerita sendiri pengalaman Aina dengan roommate. Okay, hari tu Aina ada jumpa dengan kawan Aina semua yang dekat MRSM, dekat sekolah teknik. Aina ada jumpa dengan orang. Even dekat IPG tu Aina tak sempat jumpa lah. Kalau kita orang pun sendiri sekarang tengah ni kan PKP, ni Aina jumpa sebab diorang duduk dekat-dekat lah. Okay, Aina cerita pengalaman Aina masa, okay, Aina cerita first Aina masuk sekolah teknik. Sekolah teknik tu selama 2 minggu tau. Aina masuk situ 2 minggu. Tiba-tiba Aina dapat keputusan Aina dah kena masuk MRSM. Jadi Aina masuklah MRSM. MRSM tu sampailah form 5 kan. Bila Aina masuk MRSM tu, Aina pergi pula ke Matrix selama sebulan lebih. Dekat 2 bulan macam tu lah. And then bila Aina dah masuk Matrix, Aina dapat tawaran dekat IPG. So Aina ni macam merantau di banyak tempat. Jadi Aina banyaklah kawan-kawan di seluruh Malaysia. Cik. Taklah. Alhamdulillah setakat ni kawan-kawan yang Aina dapat, roommate Aina dapat, diorang sangat memahami. Diorang sangat, memang Aina kata Aina sayang gila kat diorang. Memang Aina suka sangat sebab diorang sangat baik. Diorang sangatlah tak kedekut. Memang diorang ni jenis yang rajin. Dalam bilik pun study. Yeah, I'm very love them.
Kalau Aina macam susah kan, diorang memang akan Aina okey tak? Kau ada problem ke? Macam kalau Aina demam sakit kan, diorang tolong. So that's why I really love them. Okay. And first tu Aina masuk sekolah teknik, Aina ada 10 orang dormmate. Kita ni kira macam dormmate lah kan, sebabnya sebab kita orang satu bilik tu, dalam satu dorm tu 10 orang. Sebenarnya kat sekolah teknik ni ramai tau, tapi sebab Aina ni special dapat bilik, satu bilik 10 orang. So Aina sangat rapat lah dengan diorang. Even Aina masuk 2 minggu pun, sampai sekarang kita orang still contact. Even macam belajar mana, macam gitu lah, still contact. Okay. Kemudian Aina masuk MRSM. Aina masuk form 4, Aina dapat dorm. Okay, Aina dapat dorm dengan form 1. Lepas tu Aina lepas tu Aina naik form 5. Aina dapat satu bilik dengan kawan yang Aina nak. Aina boleh pilih. Okay. Kawan Aina dekat MRSM ni, ya Allah, Aina boleh cakap sangatlah pemurah. Dia tu tak pernah kedekut. Kalau Aina kata nak macam, hello Yana, orderkan makanan, and then dia keluar dengan mak dia, and then mak kata tak apalah, tak payah bayar. MACD tu macam, weh, MACD belanja aku macam tu. Bukan sekali, baik kali pula tu. Okay, lepas tu dekat matrik Aina dapat satu bilik adalah 4 orang. Okay. Dalam 4 orang tu okay, ni sebenarnya Aina nak cerita lah pengalaman Aina kelakar dekat matrik. Aina dapat first intake masuk dekat matrik dekat Negeri Sembilan. Lepas tu dapat dekat Negeri Sembilan tu Aina dapat satu roommate dengan Chinese. Nama dia apa kan, Aina tak ingat sangat nama dia, tapi Aina panggil dia Jawa. Dia macam nama dia Jaiven macam gitu lah. Perempuan kan, takkan lelaki pula. Ya Allah. Dia perempuan. Aina panggil dia Jawa. So, kita orang satu roommate panggil dia Jawa sebab nama dia susah, macam Jaiven macam payah nak sebut. Jawa je lah. Macam tu. Lepas tu Aina dapat satu bilik 2 orang, 4 orang ke sepatutnya, tapi kita orang 2 orang je. Lagi 2 orang tu masuk untuk second intake for the next day. Jadi masa orientasi tu, akak-akak tu dah kata dah, nanti akak-akak akan kejut bilik ke bilik untuk bersahur. Sebab masa masuk tu bulan Ramadan. And then bila dah masuk tu bulan Ramadan kan, nak bersahur pukul, dia kata pukul 4 pagi nak kejut sebab nak orientasi sekali lah. Tiba-tiba esok paginya tu Aina bangun, tahu-tahu dah pukul 5. Lepas tu dengan nak bersahur, nak berorientasi, nak buat apa orang kata, macam-macam lah pagi tu kan, nak kumpul, nak kira semua tu. Lepas tu Aina jadi macam, alamak, lambat bangun. Kata akak sini nak kejut, tapi tak kejut pula kan. Lepas tu Aina macam, ya Allah, akak sini ni tak nampak ke bilik aku bawah sekali ni ke? Sebab masa tu bilik Aina satu je yang ada. Yang lain semua tu akak-akak sini, dia orang tak masuk lagi tau. Akak-akak sini masa matrik tu yang dapat 4 semester. Jadi bilik Aina dengan Jawa tu, satu tu je dekat bawah sekali tu yang ada orang. Lepas tu bila budak second intake masuk, Aina ceritalah kat diorang. Aina cakap sini, kenapa masa orientasi tu akak sini tu tak kejut kita orang? Kenapa Ke sebab dia tak perasan ada orang bawah sekali. Lepas tu bila cek barulah perasan. Rupa-rupanya masa first daftar tu, Jawa tu masukkan kasut dia dekat dalam bilik. Sebab orang Cina ni dia macam tak tahu tau, dalam bilik kita orang ni tak boleh masuk kasut. Jadi dia dengan family dia semua masuk kasut. Aku jadi macam, boleh masuk kasut ke dalam bilik? Nak tak nak kita pun masuklah kasut sekali dalam bilik, pakai kasut dalam bilik. Tapi part nak solat tu Aina sediakan tikar lah kan, untuk bahagian solat. Jadi macam pakai kasut pun tak apa, sebabnya ada bahagian yang tikar yang tak boleh nak pijak guna kasut tu. Lepas tu malam masa first orientasi tu Aina pun masukkan sekali kasut Aina kat dalam bilik. Jadinya bila tak ada kasut dekat luar tu, akak sini kan tak ada orang dalam bilik. Sebab tu lah dia tak kerja kita orang tu. Weh, aku macam first time masa tu aku macam, lah kenapa bodoh sangat aku ni tak kasut kat luar. That's why dia tak nampak, dia tak tahu ada kasut, ada orang kat dalam bilik. Sebab tidur kan tu tak lampu, faham tak? Okay. Lepas tu bila dekat matrik tu Aina masuk pula IPG. Kat IPG ni Alhamdulillah Aina dapat sebilik kan 2 orang. So Aina dapat roommate orang Selangor.
Ya Allah weh, dekat IPG ni pun kelakar juga cerita dia. Kau tahu tak, masa first daftar tu, kan aku cakap kan aku daftar lambat. Jadinya masa daftar-daftar tu, aku baru niat nak pilih kawan. Macam, oh jumpa sebelah, nak tak roommate aku ingat macam tu. Tapi tak dapat nak buat. Sebabnya, yelah orang lambat kan. Lepas tu, masa daftar tu, tiba-tiba lecturer panggil. Sini awak roommate dengan dia lah. Dapat pula seorang budak ni datang roommate dengan aku. Tak kenal. Kata, siapa? Tulis-tulis nama dekat folder tu. Jeleng-jeleng lah, keling-keling lah orang sebelah ni. Ya apa hal macam sombong lah. Dalam hati lah, dalam hati tak cakap depan-depan. Apa hal macam sombong je. Lepas tu, bila aku cakap macam gitu, dalam hati, dah settle semua nak bilik, roommate aku pun senyap, tak bercakap. Mak aku masuk sekali lah kan. Lepas tu, bila dah settle angkut barang apa semua, tanya, nama apa? Syikin. Nama aku Aina. Cakap lah cerita kan. Lepas tu sampailah habis orientasi, masing-masing tak tahu nombor telefon masing-masing. Dia tak tahu nama pandang aku tak tahu nama pandang dia. Lepas tu, bila masing-masing tak tahu nama, bila ada benda urgent yang macam, weh aku tertinggal barang, boleh tak ambil? Tak boleh nak contact lah sebab tak ada nombor telefon. Kau faham tak? Selama 2 minggu, tak salah aku, kita orang tak ada nombor telefon each other. Lepas tu lama-lama bila dah kenal tu, roommate aku cerita, dia kata, weh aku ingat kau sombong masa mula masuk tu. Ya aku pun ingat kau sombong. Macam cerita. Sebab bila dah lama ni, kita macam rapat tau. So benda yang korang kena alert bila ada roommate ni, korang kena tahu sama ada dia ni perangai macam mana. Dia jenis yang malam-malam tutup lampu ke tak, ataupun dia ni jenis yang kalau study pakai buka lagu ke tak. Sebab ada orang dia jenis yang lain-lain tau perangai dia. So ni nasihat aku nak cerita dekat korang, benda apa yang korang kena ambil tahu pasal roommate. Okay, first, kentut. Macam kelakar bila aku cakap kentut. Yes, masa aku dekat IPG, aku dengan roommate aku ni macam setiap kali kalau nak kentut kan, cepat-cepat keluar bilik, aku nak terkentut. Pak, keluar bilik kentut, keluar bilik kentut. Macam kenapa nak kena kentut dekat luar sedangkan korang boleh je kentut kat dalam bilik? Macam sebab masa tu malu tau. Macam masing-masing tak kenal each other. Jadi macam nak kentut tu macam malu. Jadi lah roommate aku buat apa tau? Dia kata, Aina, boleh tak kalau aku nak kentut? Lepas tu aku macam, kentut je lah, kenapa nak minta izin? Lepas tu barulah aku faham. Sebab macam mula-mula kan tak faham. So kalau korang macam awkward, korang cuba tanya roommate korang, nak kentut boleh tak? Bersopan lah katakan. Kalau korang macam kalau korang jenis yang selamba badak, kentut je lah suka hati. Macam, tapi kena ambil tahu pasal perasaan orang juga Kalau cerita macam korang jenis kentut berbau, confirm orang duk mengata. Faham tak? Okay. Lepas tu yang kedua, bunyi bising. Kau jenis yang suka buat bising, tak kisah, tapi jangan sampai roommate kita ni annoying dengan kita. Faham tak? Contoh macam Aina ingat lagi, contoh kalau macam naik exam kan, kalau dapat roommate yang jenis yang tak faham kita, time aku tengah study tu dia pasang lagu babe. Lepas tu kadang-kadang macam nasib lah kita orang jenis yang bertoleransi. Jadi Aina cakap macam ni, boleh tak slowkan lagu? Korang kalau tak puas hati, ada benda nak macam korang nak tegur, korang cakap direct, jangan simpan buat status. Aku tak puas hati, apa hal siap pasal lagu aku nak study ni. Lepas tu duk cerita dengan orang. Kan kau tak tegur sendiri. Katakanlah korang dah tegur 3 kali kan, dia tak nak dengar pasal lagu kuat-kuat kan. Kalau aku pun aku mengamuk babe, tapi setakat ni Alhamdulillah aku baik lagi. Kalau korang jenis tahu roommate korang ni jenis yang pasang lagu time study, time buat kerja pasang lagu, time mandi pasang lagu, time kemas bilik pasang lagu, korang dah tahu, kalau korang nak study, korang keluar dari bilik, dipersilakan, pergilah ke tempat lain ya. Sebab itulah nasihat yang aku boleh buat. Korang kena bertoleransi antara each other, sama ada dia ataupun kau yang akan keluar bilik.
Faham tak? Tapi kalau contoh macam ada orang dia jenis yang dua-dua dia dapat roommate, tak kisah buat bising. Nak study pasal aku pun tak apa. Macam aku dengan roommate aku kadang-kadang ada time yang macam kita orang macam roommate Aina pasang lagu, kata oh tak apalah, tak kisah, pasang je, macam itu. So by that korang dua enjoy. Okay, next, amalan pinjam meminjam dan share. Okay, ya Allah, itulah satu perkara yang even aku sendiri pun aku ada problem dengan amalan pinjam meminjam. Aina tahu Aina jenis yang pinjam macam ni. Aina anak seorang perempuan, jenis yang jarang share barang dengan orang. Bila orang share, Aina jadi macam share barang aku. Dia jadi macam kenapa nak pinjam barang dengan aku sekarang ni? Dia akan rasa macam tu. Kau kena faham tau. Jadi kalau kau ni jenis yang tak suka minjam-meminjam, jangan start dengan roommate korang. Ada orang dia tak suka nak share, jadi korang jangan start. Jangan start benda tu, okay? Melainkan kalau macam dua-dua okay, dua-dua aku boleh share, okay, share je lah dengan aku gini. Ada orang dia tak kisah, tapi baik korang kena tanya dulu, okay tak kalau aku pinjam barang ni? Dia kata okay, tapi pinjam lah, pulangkanlah balik. So korang kena pulangkan lah. Janganlah setahun baru nak pulangkan barang. Faham Aku faham. Sebab aku sendiri pun macam kadang-kadang aku tak suka share-share. Even makan kan, ambil lah suap ni. Kelakar, aku tak suka babe. Jadi aku bagi tahu awal dengan roommate aku. Aku cakap macam ni, Shikin, aku jenis yang tak suka share. Kalau buat makan-makan ni, kalau kau nak makan, makan je lah, janganlah tawar dengan aku. Aku cakap direct. Sebab tu ada jenis satu lagi orang ni, dia jenis yang macam gini tau. Dia jenis yang apa orang kata, kalau buat makan tu dia tak suka berkongsi. Sudu, cawan, garfu. Jadi korang tolonglah faham. Janganlah korang macam gini. Janganlah korang macam benda korang ni tak boleh kongsi. Kongsi je lah. Korang jangan macam gitu. Sebab amalan tradisi keluarga lain-lain. Ada orang tu dia diajar anak seorang, tak pernah berkongsi dengan orang lain. Jadi korang janganlah kutuk dia. Faham tak? Ni aku punya ni lah, pendapat aku lah. Sebab aku faham dengan orang-orang macam tu. Dan aku sangat faham dengan orang yang jenis suka share-share. Macam roommate Aina, dia suka share. Aina memang sayang lah roommate Aina yang dekat IPG, kat mana semua. Diorang faham Aina. Kalau Aina kata Aina tak suka share, dia tak share. Tapi roommate Aina kat PG ni dia jenis ambil lah, ambil. Tu bila dah paksa kan, bila dah lama-lama Aina dah terbiasa dengan share, Aina tak kisah. Kena ajar benda tu step by step. Bukan terus macam pop swap, squatting kau je benda tu. Faham tak? Okay. Seterusnya, tutup lampu masa tidur. Dia ada banyak orang ada. Macam aku cakap lah, ada jenis orang suka tutup lampu masa tidur, suka buka lampu masa tidur. So korang kena tanya roommate korang, biasa kalau tidur buka lampu ke tutup lampu? Kalau dia kata buka lampu, kau ni pula jenis yang tutup lampu, macam aku bercakap dalam video sebelum ni, beli satu lampu meja untuk roommate korang yang jenis yang buka lampu. Means letaklah lampu tidur tu sebelah dia, jangan letak sebelah kau pula. Macam itu. Faham tak? Kalau korang jenis yang terbalik, roommate korang suka tutup lampu, korang buka lampu, ni lah, tutuplah lampu atas, buka lampu meja. Faham tak? Okay. Kemudian takut nak pergi tandas. Ni untuk perempuan lah especially. Perempuan ni dia jenis yang ada orang dia takut pergi tandas. Korang janganlah hina dia, cakap macam ni, nak pergi tandas pun takut ke? Lepas tu dia kata, alah takut. Korang kena faham dia. Even Aina pun macam tu kat dulu. Aina kalau korang jenis yang rapat Taisa, Aina dengan roommate Aina cakap macam ni je. Aina cakap macam ni, kau ni punyalah terang benderang lampu tu. Itu pun nak berteman. Lepas tu dia gelak-gelak lah. Lepas tu Aina pun, tapi even Aina cakap macam tu, Aina pergi teman. Sebab Aina cakap kesian dengan orang-orang macam dia nak pergi mandi pun dia takut. Ada orang macam, yelah tak pernah duduk asrama, tandas sebesar bapak tu. Jadi dia dah terbiasa tandas kecil-kecil. Tu yang dia kena biasakan diri mandi dengan kawan-kawan. Faham tak? Okay. Kemudian basuh baju. Okay. Ada orang dia jenis yang rapat dengan roommate dia. Dia kata, jom basuh baju dengan aku sekali. Biasa basuh jimat sikit duit. Kau RM1, aku RM1. Ada amalan macam itu. Tapi ada orang dia jenis yang tak suka share. Nak share basuh baju lah kan.
Sebab dia rasa macam pakaian dia ni terlalu busuk. Bila orang nak basuh sekali dengan dia, takut bau busuk tu naik sekali. Ada orang takut. Jadi korang kena tanya dia, nak basuh baju dengan aku sekali tak? Tak apalah. Kalau dia kata tak apa, tak apalah. Kalau dia kata okey, okey lah. Faham tak? Kemudian yang seterusnya, contoh katalah korang ada masalah family. Takkanlah korang nak cerita dalam satu kelas. Of course lah, semua tahu kan. Jadi orang yang paling terdekat yang korang boleh share masalah ialah roommate korang. Jadi aku nasihatkan korang memang kena rapat lah dengan roommate korang ni. Sebab bila korang ada problem, dekat dia je korang boleh cerita. So dia boleh tahulah, kau ada masalah family, okey tak apa. Kalau macam Aina dengan roommate Aina ni jenis yang ada seorang tu dia kuat nangis. Sebab dia macam homesick. Ada tau orang duduk asrama 5 tahun still homesick. Even masuk universiti ke, matric ke, U ke universiti ke, dia memang akan homesick. Jadi korang jangan terkejut bila masuk mana-mana korang nampak roommate korang asyik nangis. Korang kena bagi support dekat dia. Macam kalau Aina kan, Aina nampak roommate Aina nangis, Aina biarkan je. Nak nangis je biar. Tak sabar. Kita tak boleh kata, apa benda kau ni nangis? Jangan cakap macam tu. Kesian tau kat orang tu. Sebab dia tak pernah pisah keluarga. So korang kena faham. Okay, makan. Bab makan dengan roommate korang kena bincang. Hari ni nak makan mana? Hari ni nak masak ke? Hari ni nak beli ke? Nak order ke? Share lah dengan roommate korang. Sebab biasanya korang akan makan dekat bilik. Faham tak? Tapi aku faham tak, ada orang ni jenis yang dia tak rapat dengan roommate dia. Dia rapat dengan geng-geng kat dalam kelas. Itu pulang pada korang lah. Sebab orang ni dia lain-lain. Ini based on pengalaman aku lah. Kadang-kadang aku makan dengan geng kelas, kadang-kadang aku makan dengan roommate. Tapi mostly kalau macam dah sampai malam tu, aku akan makan dengan roommate lah kan, waktu malam. Kemudian bab makan tu korang kena tanya dia, nak makan sekali ke korang makan ke kau ada makan dengan orang lain. Kalau dia kata makan sekali lah. Kemudian yang terakhir sekali, ada orang ni sangat pembersih, ada orang ni sangat pengotor. Kalau korang dapat roommate yang sangat pengotor, kau memang kena ajar dia cara membersihkan bilik, okay? And first thing, baju kotor tolonglah letak kat dalam bakul. Jangan tak merata-rata tempat tepi katil, bawah katil, tanpa macam ni nak cakap. Tolonglah bila dah pakai baju tu sekali, basuh. Sebab bilik korang akan berbau hapak. And make sure bilik bila tengah hari tu buka langsir, buka. Sebab bilik korang akan jadi berbau bila korang tutup semua, lampu tutup, tingkap tutup, langsir tutup. And kalau boleh spray lah, berilah bau-bauan yang bau angin untuk bilik korang tu semua. Faham tak? Sebab especially lelaki lah, diorang akan dapat roommate yang jenis yang badan berbau sebab dia bersukan. Lelaki ke perempuan, kalau dapat roommate berbau, tolonglah suruh dia bersihkan tutup badan dia. Belilah dia deodorant terbaik untuk dia. Okay? Itu. So ini based on pengalaman aku. It's up to you. Nanti bila korang dah rasa benda tu, korang kena pandai-pandai lah menyelesaikan masalah korang hadapi. Make sure korang kena rapat dengan roommate korang. Sebab kalau korang tak rapat dengan roommate korang akan jadi sangat bermasalah. So itu sahaja nasihat daripada Aina Warina. Jangan lupa subscribe ke Aina Warina punya channel ni, sebab Aina akan buat content every week. So hope you guys really enjoy my video. Baik, itu saja. Assalamualaikum.